Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Huago. Kepada sesiapa yang belum subscribe ke channel saya, sila subscribe sekarang dan jangan lupa buka loceng di sebelah. Menteri Kewangan kita hari ini berkata, terdapat ramai suara yang meminta supaya peruntukan 45 bilion ringgit ini digandakan. Jadi, pada prinsipnya, Menteri Kewangan turut setuju, tetapi sebarang penggandaan pakej perlu pertimbangan sangat rapi. Katanya ketika menyampaikan laporan laksana ke-19 pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana hari ini. Jadi mengulas lanjut, Tengku Zafrul berkata, dalam 2 bulan akan datang, fokus kementeriannya adalah kepada pemulihan ekonomi melalui perancangan fasa Belanjawan 2021 selain memastikan pelaksanaan pakej prihatin dan penjana. Jadi bagi Belanjawan 2021, maklum malas daripada semua golongan masyarakat adalah amat dialu-alukan. Rakyat boleh mula mengemukakan cadangan melalui website berikut, iaitu belanjawan2021.treasury.gov.my. Okay? Jadi portal ini akan dibuka sehingga 15 September tahun ini. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan boleh sampai ke website treasury.gov.my dan anda akan dapat page ini ya, cadangan Belanjawan 2021. Okay. Dan itu tarikh sampai sehingga 15 September 2020. Okay. Dan anda akan sampai ke page ini. Anda boleh tekan sebab kementerian ingin mendengar pandangan anda dan kongsikan idea anda di sini untuk Belanjawan 2021. Anda boleh tekan cadangan sini. Okay. Dan anda akan sampai ke page sini. Okay. Dan cadangan anda untuk Belanjawan 2021, pilih topik yang berdasarkan fokus Belanjawan 2021 dan tuliskan cadangan anda untuk Belanjawan ini. Okay. Mari kita tengok apakah topik yang ada. Okay. Pilih topik berdasarkan fokus. Iaitu topik pertama, memperkukuh kesejahteraan rakyat. Topik kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Topik ketiga, mengupaya kehidupan lestari. Dan topik yang keempat, memperkasah penyampaian perkhidmatan dan lain-lain. Okay. Ya, tuan-tuan dan puan, anda boleh pilih beberapa topik di sini dan berikan cadangan anda, okay, untuk Belanjawan 2021. Dan bilakah Belanjawan ini akan dibacakan? Okay. Dibentangkan. Okey, pembentakan Belanjawan 2021 oleh Menteri Kewangan Yang Berhormat Senator Tengku Dato' Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz pada 6 November 2020, Jumaat jam pukul 3 petang. Okey. Ya, tuan-tuan dan puan, mari kita saksikan laporan laksana yang ke-19 oleh Menteri Kewangan kita. Jom. Kita mulakan dengan matlamat pertama, iaitu lindungi rakyat. Pertama, BSH, Bantuan Sara Hidup, yang ditambah baik di bawah pakej prihatin. Seramai 4.18 juta penerima telah berjaya menerima bayaran 2.7 bilion ringgit yang dikreditkan terus ke dalam akaun bank mereka. Penerima BSH yang gagal kredit atau bayaran tidak dapat disalurkan ke dalam akaun bank boleh menuntut secara tunai di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional sehingga 31 Disember 2020. Saya ingin mengingatkan bahawa permohonan rayuan BSH 2020 dibuka sehingga 6 September 2020. Tiada sebarang bayaran dikenakan bagi permohonan rayuan. Proses rayuan boleh dibuat melalui cawangan LHDN, Pusat Khidmat Hasil, Pusat Transformasi Bandar ataupun UTC, atau secara dalam talian bagi pemohon yang berstatus tidak lulus tertentu saja. Sila layari pautan bsh.hasil.gov.my untuk maklumat lanjut.
Kedua, skim pengeluaran air lestari. Ini di bawah KWSP. Sehingga 21 Ogos, jumlah pengeluaran kumulatif di antara April sehingga Ogos 2020 adalah sebanyak 7.48 bilion ringgit. Ini peningkatan daripada 7.4 bilion ringgit minggu lalu. Dan melibatkan 4.57 juta penerima. Kerajaan berharap inisiatif ini terus mengurangkan beban aliran tunai bulanan rakyat. Seterusnya, matlamat kedua prihatin, iaitu sokong perniagaan. Pertama, program subsidi upah. Ini sehingga 21 Ogos, sebanyak 10.3 bilion ringgit telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 2.61 juta pekerja. Daripada jumlah ini, sebanyak 8.9 bilion ringgit telah berjaya disalurkan. Kedua, dana pinjaman mudah perusahaan kecil sederhana ataupun SME Soft Loans Funds yang dikendalikan oleh Bank Negara. Setakat 21 Ogos, jumlah permohonan yang telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui terima oleh PKS adalah 10.2 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 22,322 PKS. Jumlah ini termasuk dana Special Relief Facility, Automation and Digitalization Facility, All Economic Sector Facility dan Agro-Food Facility. Alhamdulillah, Special Relief Facility telah dimanfaatkan sepenuhnya dan lebih 21,000 PKS telah menerima kemudahan ini serta membantu dalam mengekalkan lebih 400,000 pekerjaan. PKS masih boleh memohon pelbagai bantuan pembiayaan seperti dana institusi perbankan dan tabung BNM seperti Automation and Digitalization Facility, All Economic Sector Facility dan Agro-Food Facility. Jadi untuk maklumat lanjut, sila layari www.bnm.gov.my yang juga mengandungi langkah-langkah lain yang diambil oleh Bank Negara Malaysia dan industri kewangan untuk menangani kesan wabak COVID-19. Seterusnya, matlamat ketiga prihatin, iaitu perkukuh ekonomi. Pertama, bagi moratorium bayaran balik pinjaman institusi kewangan, setakat 21 Ogos, nilai moratorium tersebut dianggarkan berjumlah 78.14 bilion ringgit. Daripada angka ini, sebanyak 27.35 bilion ringgit adalah jumlah yang dimanfaatkan oleh sektor perniagaan. Manakala jumlah yang dimanfaatkan oleh rakyat bernilai 50.79 bilion ringgit. Bagi mereka yang masih memerlukan lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar selepas 30 September 2020, institusi perbankan bersedia untuk membantu peminjam. Pihak yang masih terkesan boleh mula hubungi institusi perbankan untuk berbincang dan memohon fleksibiliti pembayaran balik. Sila layari Facebook Bank Negara Malaysia untuk maklumat lanjut. Kedua, bagi program pembendungan penularan wabak COVID-19, sebanyak 1 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi membiayai pembelian peralatan perubatan, peralatan perlindungan diri, PPE, dan juga keperluan makmal untuk saringan COVID-19. Pembendungan wabak COVID-19 adalah faktor kritikal dalam pemulihan ekonomi. Setakat 21 Ogos, sebanyak 515 juta ringgit telah disalurkan dalam usaha meningkatkan keupayaan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memerangi COVID-19. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya ingin mengulas pencapaian bantuan di bawah penjana, di mana inisiatif-inisiatif terbahagi kepada 3 matlamat, iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Kita mulakan dengan matlamat pertama penjana, iaitu memperkasakan rakyat. Pertama, skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, peka B40. Yang diperkenalkan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberi penekanan kepada pengesanan awal penyakit tidak berjangkit kepada golongan B40. Kelayakan menyertai PK B40 adalah berdasarkan kriteria berikut. Penerima BHH dan pasangannya yang berdaftar, berumur 40 tahun dan ke atas, antara saringan kesihatan yang dijalankan secara percuma termasuk pemeriksaan kesihatan mental,
payudara, ujian darah, diabetes, kolesterol, air kencing dan fungsi buah pinggang. Jadi antara 1 Julai dan 21 Ogos 2020, sebanyak 57,456 tuntutan diterima yang bernilai 2.56 juta ringgit. Kedua, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. 1.5 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk program ini bagi menggalakkan pengambilan pekerja oleh majikan. Secara keseluruhan, seramai 20,574 pekerja telah berjaya mendapat pekerjaan. Jumlah ini merangkumi 15,113 orang di bawah umur 40 tahun, 2,856 orang bagi 40 hingga 60 tahun, 220 OKU dan 2,385 perantis. Ketiga, program bantuan sosial bagi golongan muda terjejas. Kerajaan prihatin terhadap golongan muda terjejas dan telah memperuntukkan RM300 secara one-off kepada OKU berdaftar, ibu tunggal serta sukarelawan program khidmat bantu di rumah. Setakat 21 Ogos, sejumlah RM60.66 juta telah disalurkan dan telah memanfaatkan 202,204 penerima yang merangkumi OKU berdaftar RM55.7 juta, ibu tunggal RM4.4 juta, sukarelawan program khidmat bantu di rumah RM544,500. Seterusnya ialah matlamat kedua penjana, iaitu melonjakkan perniagaan. Memandangkan PKS merupakan sumber pertumbuhan ekonomi domestik yang penting, penjana menekankan strategi khusus untuk menyokong PKS melalui peningkatan akses kepada pembiayaan bagi meningkatkan keupayaan dan kapasiti mereka. Pertama, skim pemulihan perniagaan tekun ataupun Tekun Business Recovery Scheme. Setakat 21 Ogos, sebanyak RM35.43 juta telah disalurkan dan memanfaatkan 5,025 PKS Mikro. Kedua, pembiayaan PKS penjana. Ini untuk PKS yang terkesan COVID-19. Kerajaan telah memperuntukkan dana berjumlah RM2 bilion dan akan memberikan keutamaan kepada PKS yang belum pernah mendapat pinjaman dari bank. Sehingga 21 Ogos 2020, sebanyak 1,172 permohonan PKS telah diluluskan pinjaman dengan nilai pinjaman sebanyak RM329.5 juta. Ketiga, pembiayaan sektor pelancongan penjana ataupun Penjana Tourism Fund. Tujuan kemudahan ini adalah untuk menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan dalam sektor pelancongan yang terkesan COVID-19. PKS yang layak boleh memohon pembiayaan sehingga RM300,000, manakala PKS Mikro boleh memohon sehingga RM75,000 pada kadar pembiayaan sehingga 3.5% tahun bagi tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun. Sebanyak 12 institusi kewangan terlibat dalam skim pembiayaan ini. Butiran terperinci mengenai skim ini boleh didapati melalui laman Sesawang Penjana. Keempat, pembiayaan mudah Bumiputera ataupun Bumiputera Relief Financing. PUNB, Perbadanan Usaha Nasional Berhad, menawarkan pembiayaan inisiatif khas bernilai RM200 juta. Inisiatif yang dilancarkan pada 25 Ogos ini adalah untuk membantu syarikat Bumiputera meneruskan perniagaan mereka dengan pembiayaan antara RM100,000 hingga RM1 juta. Pembiayaan ini terbuka kepada semua usahawan PKS yang terbabit dalam sektor peruncitan dan pengedaran perdagangan, pembuatan dan kejuruteraan, otomasi sistem, kesihatan, hospitality, penggerak perniagaan, logistik, penggunaan, serta perkhidmatan dan industri kreatif. Permohonan BRF dibuka sehingga 30 November dan boleh dibuat secara dalam talian di portal rasmi PUNB. Kelima, kempen e-dagang bagi PKS dan PKS Mikro. Kempen ini bertujuan untuk menggalakkan penggunaan e-dagang oleh PKS dengan memudahkan peralihan kepada digitalisasi perniagaan. Program ini dibiayai bersama di antara kerajaan dan 20 platform e-dagang. Platform e-dagang yang terlibat akan menyediakan kemudahan latihan onboarding e-dagang, subsidi jualan dan juga khidmat sokongan jualan. Sehingga 21 Ogos, sebanyak 77,000 PKS dan PKS Mikro telah menerima manfaat. Perniagaan tempatan yang mahu menyertai kempen tersebut bolehlah mendaftar di laman penjana.
Keenam, kempen Shop Malaysia Online. Kempen ini pula merupakan kerjasama di antara kerajaan dengan 22 penyedia platform e-dagang untuk membiayai secara bersama di diskaun e-voucher bagi menggalakkan pembelian produk tempatan secara dalam talian. Inisiatif ini juga dijangka akan meningkatkan permintaan terhadap produk tempatan. Sehingga 21 Ogos, seramai 3.4 juta pengguna telah menerima manfaat kempen ini. Seterusnya, bagi matlamat merangsang ekonomi di bawah penjana. Pertama, Sukuk Prihatin. Sukuk Prihatin adalah sebuah inisiatif yang membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk melabur dalam usaha membina semula negara pasca krisis pandemik COVID-19. Alhamdulillah, Majlis Pelancaran telah pun disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang berkenan menjadi individu pertama melambur dalam Sukuk Prihatin. Sukuk Prihatin merupakan penerbitan sukuk pertama oleh kerajaan yang boleh dilanggani atau dibeli 100% melalui perkhidmatan perbankan digital, iaitu menggunakan kemudahan JomPay dan Duit Now. Jumlah minima bagi pelaburan ialah RM500 dan kadar keuntungan adalah 2% setahun selama 2 tahun. Pelabur boleh memilih untuk menderma jumlah langganan kepada kumpulan wang COVID-19 dan jumlah ini akan diberi potongan cukai. InsyaAllah, dengan penerbitan sukuk ini dan juga sokongan rakyat yang berjiwa patriotik dan bersemangat nasionalisme, dana yang terkumpul akan disalurkan terus kepada inisiatif-inisiatif seperti meningkatkan konektiviti internet kepada sekolah-sekolah luar bandar, menyokong geran penyelidikan penyakit-penyakit berjangkit, dan pembiayaan geran kepada perusahaan mikro, terutamanya usahawan wanita. Izinkan saya berkongsi video montaj Sukuk Prihatin. Dunia kian berubah dengan keperluan yang berbeza. Kita sebagai sebuah negara telah membuktikan kita boleh bersatu hati untuk menghadapi cabaran bersama, mencari peluang baru demi mencipta kemakmuran masa depan. Bayangkan jika kita mampu melangkah lebih jauh. Bayangkan jika anak-anak kita di rantau terpencil berupaya untuk meneroka dunia. Bayangkan jika mereka yang memerlukan diberi peluang untuk berdikari dan mencipta kehidupan yang lebih bermakna. Bagaimana jika keluarga kita dan masyarakat dapat dilindungi daripada penyakit berbahaya yang mengancam nyawa dan punca rezeki? Setiap orang mampu membuat perubahan, tetapi bersama kita mampu mencapai lebih banyak kejayaan. Rakyat Malaysia, marilah berganding bahu dalam usaha memacu masa depan negara. Sukuk Prihatin, ikatan yang menyatukan kita ke arah Malaysia yang lebih sejahtera. Kita untuk kita. Kedua, e-penjana. Sehingga 21 Ogos, 9.91 juta rakyat telah berjaya menerima RM50 dalam e-dompet mereka dengan jumlah nilai sebanyak RM495.4 juta. Keempat, dana penjana. Dana penjana nasional yang dilancarkan pada 27 Ogos dirangka oleh kerajaan untuk memacu pemulihan ekonomi negara melalui pelaburan strategik yang berupaya memangkinkan inovasi, merancangkan usaha digitalisasi perkhidmatan dan mendorong penggunaan teknologi dalam perniagaan merentas pelbagai sektor. Keseluruhan peruntukan dana adalah bernilai RM1.2 bilion, iaitu RM600 juta sumbangan modal pelaburan daripada pelabur antarabangsa yang menjalinkan usaha sama strategik dengan pelabur domestik dan dipadankan RM600 juta suntikan pelaburan daripada kerajaan. Ini dijangka akan menyumbang kepada pelaburan langsung asing ataupun FDI. Seterusnya, saya ingin mengulas sedikit mengenai statistik ekonomi yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, bagi bulan Jun dan Julai. Alhamdulillah, hasil dari inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan, kita mula melihat bibit-bibit awal kesan positif untuk negara. Pada bulan Julai, kita dapat melihat antara lain pemulihan kepada angka jumlah ekspor, kadar pengangguran
indeks pembuatan industri dan lain-lain indikator ekonomi. Malah hasil KDNQ suku kedua, jika dianalisa dari bulan ke bulan, kita dapat lihat peningkatan yang mendadak dari bulan April ke bulan Jun. Ini membayangkan penumbuhan yang lebih baik pada bulan-bulan akan datang, insya-Allah. Many businesses have also expressed their cautious optimism for the second half of 2020, reflecting improved sentiments. Walau bagaimanapun, kerajaan peka terhadap sektor yang terjejas, khususnya yang terlibat dalam sektor pelancongan, terutama akibat penutupan sempadan antarabangsa yang akan berterusan sehingga 31 Disember 2020. Tumpuan dan usaha kerajaan akan diselaraskan bagi menggalakkan permintaan di dalam sektor-sektor ini. Saya juga ingin berkongsi bahawa pada tanggal 24 Ogos lalu, ahli-ahli Parlimen di Dewan Rakyat telah sebulat suara merentas parti dan ideologi bersetuju meluluskan pakej rangsangan yang melibatkan suntikan fiskal RM45 bilion untuk memerangi COVID-19. Apa yang jelas ialah sokongan kepada RUU ini membuktikan bahawa ahli Parlimen kita mampu untuk merentasi jurang perbezaan politik untuk menzahirkan yang terbaik untuk rakyat. Terdapat ramai suara yang meminta agar peruntukan RM45 bilion itu digandakan. Pada prinsipnya, saya turut setuju. Tetapi sebarang pengandaan pakej perlu pertimbangan sangat rapi. Bukan nilai sahaja yang menentukan keberkesanan sesuatu pakej stimulus, tetapi perincian inisiatif, sasaran rangsangan dan disiplin fiskal semuanya memainkan peranan. Dalam 2 bulan yang akan datang ini, selain dari memastikan pelaksanaan pakej prihatin dan bencana, fokus kementerian adalah kepada pemulihan ekonomi melalui perancangan fasa belanjawan 2021. Bagi belanjawan 2021, maklum balas daripada semua golongan masyarakat adalah amat dialu-alukan. Rakyat boleh mula mengemukakan cadangan melalui belanjawan portal kita. Portal tersebut akan dibuka sehingga 15 September 2020. Sekian sahaja laporan saya untuk kali ini. Sebelum saya mengakhiri, terimalah serangkap pantun dari saya. Berlayar laksmana di kala pagi, kerana jauh kemudi bahtera. Kerajaan cekal menyusun strategi beransur pulih ekonomi negara. Stay safe semua dan sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.